Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang dan salam satu GPS. Yang berhormat rakan-rakan presiden-presiden komponen parti GPS dan wakil. Yang berhormat Saudara Datuk Amal Douglas Ugah, pengarah operasi kita dalam pilihan raya ini. Yang berhormat Saudara Datuk Amal Awang Tengah yang bersemangat hendak membelakan anak Sarawak. Yang berhormat Speaker kita Tan Sri Datuk Ahmad Asfia, barisan pimpinan Majlis Tertinggi GPS, sebenarnya rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah malam tu kita berkumpul untuk sama-sama melancarkan manifesto GPS dalam kita menghadapi pilihan raya kita PRU ke-15. Dalam satu semangat yang jitu. Anak perahu pergi ke seberang. Pergi seberang, nangkap biawak. Kita berpadu, sama-sama berjuang. GPS melangkah into Sarawak. Kalau kita melihat mengimbau kebelakangan ini, sejak tutubuhnya GPS, kita telah mendapat beberapa kejayaan. Pertama, kita bersendirian. We are on our own. Dan kita mengarahkan hala tuju negeri Sarawak selari dengan kehendak rakyat Sarawak. Dasar kita tidak rujuk kepada pimpinan Kuala Lumpur. We are on our own. We don't have to refer to Putrajaya as far as Sarawak is concerned. Mari kita terpaksa rujuk. Tapi sekarang kita sendiri. Kedua, kita telah memperjuangkan hak kita menerusi pindaan perlembagaan. Kerana kita nyambungkan perjuangan pimpinan sebelum ini, khasnya Allahyarham P. Sri Adnan. Gunung Gading, Pucak Mahligai. Sayang ketupat berisi inti. Hancur daging, tulang berkecai, belum ku berhenti. Adnan meninggal kita, Abang Jo datang. Meneruskan perjuangan kita tu. Kerajaan PS mencadangkan pindaan. Di bawah Menteri Undang-Undang dari Sabah. Perkara 1/2. Bawa di Parlimen. Pendirian GPS kata 1/2
Golongan 2 tidak cukup. Kami juga mau pindah perkara 160 di bawah interpretasi perjanjian. Bawa ke parlimen, GPS abstain, berkecuali pindaan tidak dapat diluluskan. Kenapa? Because we are firm in fighting for our rights. Tidak lulus. Kita terus berjuang. Dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Datuk Wan Junadi menjadi Menteri Undang-Undang. Datuk Wan, tolong berdiri. Datuk Wan daripada GPS. Saya berunding dengan Datuk Wan. Perjuangkanlah juga pindaan 160. Di mana Perlembagaan Malaysia berteraskan kepada 1 Perjanjian Tanah Melayu 1957 dan juga Perjanjian Malaysia 63 serta IGC. Datuk Wan membawa ke parlimen dengan sokongan yang padu. Lebih-lebih lagi ahli parlimen GPS, parlimen meluluskan dan MA 63 menjadi sebahagian daripada perlembagaan. Dulu Menteri Sabah, datang Menteri Sarawak, beres semua. Saudara-saudara, ini kejayaan kita. Dan hari ini kita ada pendekatan ekonomi baru. Ekonomi kita berlainan daripada orang lain. Kita telah dapat menjayakan beberapa institusi dan kita bangunkan ekonomi kita berasaskan model Sarawak. Kita sendiri yang ada model. Tenaga elektrik kita sapu habis apabila kita ambil alih bakun. GPS ambil alih bakun. Kita yang menjaga elektrik. Hak minyak kita perjuangkan. Kita mau PDA hendaklah diwujudkan bersama dengan OMO. Bukan OMO sabun. Oil Mining Ordinance. Kita berlawan dengan Petronas. Kita bawa ke mahkamah. Jangan takut, bawa mahkamah. Akhirnya mahkamah membuat keputusan in favor of Sarawak. Sekarang kita boleh sama-sama dengan Petronas menjalankan aktiviti industri minyak dan gas. Production Sharing Agreement hendaklah dilaksanakan mencari gas dan minyak bersama dengan Petros. Maka Petronas saja hari itu mesti sama dengan Petros. Dan Petros hari itu menjadi syarikat minyak ketiga besar di Malaysia. Baru 4 tahun, ketek-ketek dah jadi besar. Baru 4 tahun. Ini kejayaan GPS. Dan juga kita wujudkan bank kita sendiri. Bank Pembangunan Sarawak. Dengan model keuangan kebankang, banking yang baru.
dana kita cukup, maka PS batal projek Batang Lupa, batal projek Rambungan, batal projek Igan, GPS masuk, kita teruskan dengan dana kita sendiri. Ada cara baru. Ini kita buat. 22 bulan kita nak mantu anak murid kita di luar bandar. Menteri Kewangan kata bayar dulu hutang. Adakah bayar hutang? Wang hutang ada schedule repaymentnya. Ini adalah termasuk dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam persekutuan mesti ada pinjaman dibagi kepada negeri. Dan kita bayar hutang mengikut schedule. Tiada tundakan. On dot kita bayar. Tapi bayar dulu. Baru mula sekolah. Yang fikir kita takutlah kita bayar 1 bilion. Tak bayar. Kena challenge. Tapi sekolah si juga dibuat. Dibuat pun cara slow. Ini berlaku 22 bulan. 20% minyak, abu 2 sudu. Baik tada kita. Kita gunakan hak kita dalam perlembagaan. Kita laksanakan sales tax. Hari itu kita dah pungut 10 bilion ringgit. Ini kejayaan kita. Sebabnya lah GPS bukan calang-calang pimpinan yang ada dalam GPS. Krisis politik di Semenanjung. Bukan kita nyuruh Dr. Mahathir meletak jawatan. Adakah kita minta Dr. Mahathir tolong si Boh jadi Perdana Menteri? Siada kita ngaco. Dr. Mahathir sialahnya. Tapi nya meletak jawatan. Bukan salah kita. Cari ganti Dr. Mahathir. Cari punya cari. Hitung punya hitung, si cukup. Aritmetik ya si cukup. Tolak campur, tolak juga, si juga cukup. Terpaksa cari GPS. Pemimpin GPS nun di Sungai Asap. Di Belaga. Telefon si dapat. Kena Disney, the late Tan Sri James was with me. Cari ni Abang Jo, pengusik GPS. Si dapat dikontak lagi berasap. Akhirnya saya balik. Jam 2. Istana Negara telefon saya. Bagaimana keputusan GPS? Tolak campur si cukup. Kalau GPS dicampur, baru cukup. Demi untuk negara Malaysia mempunyai kerjaan yang stable, kita kata kita sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka jadilah beliau jadi Perdana Menteri. Jam 2, jam 5 Istana Negara membuat pengumuman. Ini dia. Kena kita mau apa? Stable government. Udah ya setahun lebih. Go ahead lagi. Setahun lebih. Berebut lagi. Kesi nggak sikit. Seorang naik kaki kesi. Muak nama telefon saya. Gini GPS. Saya berunding dengan pimpinan dalam GPS. Termasuk MP kita. Gini kita, saya kata demi Malaysia, demi rakyat yang berkendakkan kerajaan yang kuat,
kita kata kalau semua suka dengan Ismail Sabri, kita sokong Ismail Sabri. Ini sejarahnya. 3 Perdana Menteri. 2 Perdana Menteri ditentukan oleh GPS. Sayangnya itu adalah apa yang berlaku hingga ke hari ini kita menghadapi pilihan raya kita yang ke-15. Kalau begitulah kualiti GPS kita pertahankan dan kita hantar 351 ke Parlimen di Putrajaya. Kita mesti kerja kuat. Kita tolak perbezaan pribadi kita. Kita tentukan perjuangan kita demi untuk negara Malaysia. Dan juga Sarawak memainkan peranan yang penting dalam politik negara Malaysia. Sebab itu saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang telah memberi input untuk kita menghasilkan manifesto ini. Di bawah dipengusikan oleh Datuk Amar Wang Tengah. Dan pada malam ini saya sebagai pengusi GPS dan seluruh kepimpinan serta ahli GPS bertekad dan berjanji pada PRU 15 ini untuk menawarkan manifesto yang menyeluruh, inklusif, berpaksikan kepada kepentingan rakyat dan mengutamakan masa depan negara. Kita ada post-COVID development strategy, di mana terasnya 3, yaitu data dan inovasi, pertama. Kedua, social inclusivity. Dan ketiga, environmental sustainability. Dan latar belakang itu, manifesto yang kita keluarkan malam ini memberi perhatian kepada golongan B40, M40, golongan muda, pelajar, wanita, kanak-kanak, golongan OKU, golongan warga emas, penjawat awam, dan mereka di bandar dan di luar bandar, serta semua peringkat masyarakat kita. Bermakna seluruh rakyat Sarawak kita akan perjuangkan melalui manifesto ini. Apabila kita janji, kita janji. Ada orang kata manifesto bukan Bible. Tapi kita janji. Waktu pilihan negeri saya janji akan tubuhkan sovereign fund untuk anak kita masa depan. InsyaAllah hujung bulan ini di Dewan Undangan Negeri kita akan buat undang-undang mengenai dengan sovereign fund yang telah kita janjikan. Kami dalam GPS menyifatkan manifesto ini sebagai aku janji dan komitmen kepada rakyat, walaupun ada pihak sebenarnya saya katakan tadi mengatakannya bukanlah Bible. Manifesto GPS bukan janji kosong, tidak seperti manifesto Pakatan Harapan dulu. Si ibulah saya ngelakal, janji UEC, nadai bisik, janji minyak 20%, nadai. Jadi kita mengambil kira perjanjian kita ini
yang berteraskan seperti kata tengah tadi, 5 tonggak utama, 25 teras dan 215 komitmen kita. Dan ia bertemakan menjamin Sarawak stabil, maju dan makmur. GPS dengan 1/7 menawarkan apa yang kita sebut dalam manifesto kita. Saudara-saudara, kita juga menawarkan politik, sosial, ekonomi dan keuangan yang stabil dan mampan. Dengan mengambil perhatian berat terhadap keupayaan untuk memacu pembangunan Sarawak selain kebajikan dan nasib generasi masa depan. Kita GPS menawarkan kerancangan pembangunan menyeluruh dari segi infrastruktur dan kemudahan untuk kawasan bandar dan luar bandar. GPS juga giat mentransformasikan ekonomi dan pelbagai sumber kewangan bagi meningkatkan pendapatan untuk terus memacu dan melonjakkan negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, kita dalam masa 4 tahun yang lepas, pendapatan negeri Sarawak, revenue Sarawak bertambah 1 ganda. Dulu kita nerima hanya dalam lingkungan 4 bilion, 5 bilion. The highest was 6 billion. Dalam masa 4 tahun kita telah mempunyai revenue more than 10 billion untuk Sarawak. Ini adalah disebabkan oleh pendekatan kita. Dan tahun ini kita akan mempunyai pendapatan lebih daripada 10 bilion. 2 digit. Tidak pernah kita mendapat pendapatan yang sedemikian. Saya sih dapat mengumumkan dulu, kerana saya akan membawa kepada DUN dulu. Tapi percayalah, tidak pernah Sarawak mempunyai pendapatan yang 2 digit. Bukannya million, bilion, 2 digit. Oleh GPS. Ini kedudukan keuangan kita. Dan juga untuk masa depan kita mempunyai strength, kekuatan ekonomi kita. Allah menganugerahkan kita begitu banyak kekuatan. Siapa sangka air boleh mendapat duit? Air. Kita mengeluarkan air daripada air hidrogen. Tempat yang utama di Tenggara Asia yang mengeluar hidrogen hari ini ialah Sarawak. Rakan-rakan, saya dijemput untuk memberi pandangan saya di Rotterdam World Hydrogen Summit dunia. Saya bawa bendera GPS ke Rotterdam. Bulan lepas saya dijemput oleh Jepun, Tokyo Metropolitan Government, berkongsi mengenai dengan tenaga hijau, juga hidrogen. Saya datang dan berucap dengan pakar-pakar dunia mengenai dengan hidrogen. 2 minggu lepas saya dijemput oleh kerajaan Singapura. Juga pandangan mengenai dengan tenaga hijau. Kan kita nak tahu Singapura
high quality. 1,000 partisipan. Keluarlah di papan begini, negeri Sarawak yang mampu mengeluarkan hidrogen. Saya bawa bendera GPS. Sekarang orang dah recognize where is Sarawak. Mungkin kita masuk Google, lihat kita map hidrogen dunia. Tak ada sikit dot di Borneo, Sarawak dalam peta dunia. Ini dia kejayaan kita. Bukan saya nak ngelakar hal diri ini si. Kerana saya ngelakar disebabkan oleh sokongan GPS. Itulah sebab saya berada di sana. Jadi kita, ekonomi kita melonjak. Sekarang tu kita buat kajian mengenai dengan lumut. Lumut. Orang putih ngata alge. Dan lumut tu dicampur dengan gunakan solvennya juga berkendakan karbon akan mengeluarkan minyak belon. Minyak pakai belon. Bayanglah kita ada kawasan mangrove. Kita ada kawasan yang boleh kita membiarkan lumut. Maka lumut akan menjadi satu bahan renewable untuk mengeluarkan minyak. Mungkin Sarawak akan menjadi pengeluar minyak untuk kapal terbang. Ini akan berlaku sebab sudah ada tanda-tandanya akan berjaya. Sekarang ini kita ada kerjasama dengan Jepun, dengan SEB untuk mengeluarkan apa disebut sebagai Sustainable Aviation Oil Fuel. Ini GPS pun cadangan. Kalau dari sudut keharmonian masyarakat kita adalah sebuah negeri yang mempunyai bantuan UNIFO kepada agama-agama lain. Negeri lain si ada, Sarawak enggak ada. Kita bantu rumah ibadat agama lain, Christianity, Buddhism, Hindu. Kita bantu dari dana kita negeri Sarawak. Keharmonian agama begitu rapat sekali di Sarawak. Sebab ya Christmas kita gago, bulan baru gago lah kita. Si lama lagi tahun baru Cina, bulan 2 lebih kurang. Kaya bulan 4 raya, bulan 6 gawai daya. Lekak ya regata ngan karim. Lekak regata Christmas lagi. Kena kita tu begitu harmoni. Dalam kita kerja kuat, kita juga ada pesta-pesta sikit. Kena hidup kita sebagai satu keluarga. Di Sinun, nama timah pun jadi problem. Minta maaf ada timah situ. Timah gigago di dalat. Timah jadi problem. Kena timah ya nama biar. Si mesti timah ya orang puan. Nana, tin pun timah juga. Kita situ pakai chopstick, senang. Mensinun, udahlah masuk Cina. Ini keadaan Sinun. Sebab ya budaya di Melaya tu si dapat dimbak ke Sarawak. Kita ada budaya kita pun. Orang Melayu nikah dengan Cina.
Gini gaya kita si nyuruhnya nikah, dah kuat gila nak nikah. Orang Melayu nikah dengan Iban. Iban nikah dengan Cina. Iban nikah dengan Melayu. Nikah dengan orang Ulu. Nikah semua. Udah suk gini gaya. Maka kita dah faham budaya berbilang kaum. Kerana kita adalah Sarawakian hybrid. Ada orang kampung saya di Satok nikah dengan Cina. Maka waktu majlis akad nikah, pak mentuanya datang belah Cina. Pakai baju terberangak dengan topi. Saya fikirnya saksi. Padu pak mentua si laki datang. Pakai baju Melayu dengan topi. Yang dapat menerima budaya. Dan keluarga Melayu pula pergi ke keluarga Cina menghadiri majlis minum teh. Minum teh, kena Cina ada custom. Betul Dr. Sim? Minum teh. Orang Melayu minum teh. Terima. Ialah hybrid Sarawak. Ini budaya Sarawak. Hanya GPS boleh mempertahankan budaya Sarawak yang unik. Tuan-tuan, adik kakak, saudara sekalian, inilah latar belakang manifesto kita. Untuk detail, bacakanlah. Nak banyak gila ya. Bacakanlah. Dan kita GPS akan tunaikan janji kita. Inilah saya tawarkan kepada rakyat Sarawak. Pertama kali GPS bertanding atas kita sendiri. Dan kita akan terus berjuang dengan hak kita yang harus kita perjuangkan. Dalam PRU 15 ini, kita telah letakkan calon sebagaimana rakan-rakan sedia maklum. Semua ada. Umur pun boleh tahan. Ada kedak dah berlaki, ada kedak belum berlaki. Kita letakkan, kita perjuangkan hak Sarawak. Sebab itu 19 hari bulan kita menyeru rakyat Sarawak supaya memberi sokongan kepada GPS, kerana GPS lah saja yang boleh menjaminkan masa depan mereka. Pemimpin GPS bertukar ganti, tetapi semangat GPS untuk mempertahankan Sarawak, memajukan Sarawak, memakmurkan Sarawak akan terus diperjuangkan. Saudara-saudara, rakan-rakan sekalian, ayo dalam masa 2 minggu itu kita kerja kuat dan beri kemenangan yang besar kepada GPS supaya Sarawak akan terus makmur dan membangun. Sarawak first. Sarawak First. Sarawak GPS. GPS mesti menang. GPS menang, menang, menang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.